Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansyah dari kelas mengaji Al-Baghdadi, Seksyen 14, Petaling Jaya. Hari ini saya nak bercerita tentang surah Yusuf. Yusuf ni merupakan surah yang ke-12 dalam Al-Quran, mengandungi 111 ayat dan ianya merupakan surah Al-Makiyah. Dia diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Ianya ayat pertama sehingga ayat 52 tu merupakan juzuk ke-12, manakala bakinya 53 sehingga 111 termasuk dalam juzuk yang ke-13. Surah ini banyak menceritakan tentang riwayat Nabi Yusuf alaihi salam dan riwayat tersebut merupakan cerita-cerita gaib yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bagi beliau. Sedangkan sebelum diturunkan ayat ini, beliau tidak mengetahuinya. Dan ada menurut riwayat Al-Baihaqi, segolongan Yahudi masuk agama Islam setelah mendengar cerita Nabi Yusuf alaihi salam ini kerana sesuai dengan cerita yang pernah mereka ketahui sebelum itu. Surah ini pada ayat yang ketiga, asbabun nuzul, sebab turunnya cerita ini, menurut Ibnu Abbas, pada satu ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika sesekali engkau bercerita sebuah kisah kepada kami, riwayat Hakim. Jadi Allah pun wahyukan kisah Nabi Yusuf ini kepada Nabi Muhammad. Bermula ayat 4 lagi, masa tu Nabi Yusuf dia bermimpi. Dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud pada dia. Jadi dia ceritakan kepada ayahnya, iaitu Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub ni pun dia boleh tahu juga, Allah bagi dia mukjizat juga, dia boleh melihat masa dah hadapan. Jadi dia tahu Nabi Yusuf ni dia akan diberi beberapa mukjizat yang boleh menafsir mimpi. Jadi dia melebihkan perhatian kepada Nabi Yusuf ini. Dan bila Nabi Yusuf beritahu pada ayahnya yang mimpi beliau, jadi pada ayat yang kelima tu Nabi Yaqub berpesan kepada Nabi Yusuf supaya jangan menceritakan kisah tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain kerana khawatir mereka menjalankan satu perancangan jahat. Dia ada 12 adik-beradik lah, dia ada seorang yang seibu sebapa iaitu Bunyamin dan 10 adik-beradik tiri yang satu ayah. Jadi pada ayat yang ke-8, saudara-saudara tu dia berceritalah sesama dia kata sesungguhnya Yusuf dan adiknya iaitu Bunyamin lebih disayangi bapa kita daripada kita. Padahal kita ni satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita dalam kekeliruan yang nyata. Dia tak puas hati cakap adik-beradik dia. Dia kata ayah dia ni lebihkan Yusuf dengan Bunyamin. Jadi ada seorang tu kata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang ayah tu dapat pada mereka. Tapi ada seorang lagi kata janganlah bunuh, tapi buanglah dia ke dalam perigi supaya dia dipungut oleh musafir. Dia pun bincanglah plan macam mana nak buang Yusuf ni ke dalam perigi. Jadi dia pun pujuk seterusnya ayat 10, 11, 12, 13 tu dia pujuk ayah nak bawa. Mula-mula Nabi Yaqub tak bagi. Dia risaulah. Dia kata pada ayat yang ke-13 tu Nabi Yaqub kata, permatian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan aku dan aku pula bimbang dia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai daripada menjaganya. Dia tahu takut serigala makan dia. Tapi lepas tu dia kata anak-anak dia kata tak apa, dia ramai, dia boleh jaga. Lepas tu bila dia bawa, dia inilah buat seperti yang dia rancang. Dia letak Nabi Yusuf dalam perigi dan dia ambil baju Nabi Yusuf tu, dia letak darah macam dah kena magala. Jadi dia balik petang tu nangis-nangis buat nangis lah. Ayat ke-16 tu dia balik dah senja sambil buat menangis. Jadi dia cakaplah, wahai ayah, sesungguhnya dia buru, dia suruh Nabi Yusuf ni jaga barang, tapi lepas tu dia telah dimakan oleh serigala. Kemudian Nabi Yaqub dia tidak percaya. Tapi dia kata kalau demikian bersabarlah aku sebaik-baiknya dan kepada Allah jualah dipohonkan pertolongan mengenai apa yang katakan itu. Seterusnya ayat yang ke-19, terdapat rombongan daripada Mesir, rombongan musafir, dia singgah ke perigi tu, dia air dia. Bila dia campak timba tu, angkat tengok ada budak lelaki yang cantik. Jadi dia bawa ke Mesir dan dia jual dengan
harga yang murah, berdirham sahaja. Cepat-cepat dia jual, dia tak nak ada penjaga dia datang ambil, dia terus jual. Seterusnya ada seorang pembesar Mesir yang bernama Kitfir, ataupun gelaran dia Al-Aziz lah. Dia beli Nabi Yusuf ni dan dia bagi kat isterinya. Kita berilah dia layanan yang sebaik-baiknya. Semoga dia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak. Dia beritahu pada isteri dia yang bernama Zulaikha. Dan kat sinilah masa ni Tuhan dah bagi supaya Nabi Yusuf ni dihormati, disayangi di Mesir. Dia dah jaga. Kemudian bila dia dah berumur meningkat 30 hingga 40 tahun pada ayat ke-22 tu, dia menjadi sangat tampan dan Zulaikha ni dia tertarik kepada Nabi Yusuf. Jadi dia ingin menggoda, dia tutup pintu, dia panggil Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf menolak permintaan Zulaikha. Jadi semasa kedua-duanya berlari ke pintu, Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf dari belakang sehingga baju itu terkoyak. Dan bila sampai kat pintu, suami Zulaikha ada di depan pintu. Jadi bila dah tertangkap macam tu, jadi dia kata, dia tuduh dia kata Nabi Yusuf nak menggoda dia. Lepas tu dia kata tidak ada balasan bagi orang yang mampu berbuat jahat terhadap isterimu, melainkan dia dipenjarakan atau dikenakan azab yang menyiksa. Dia suruh penjara Nabi Yusuf ni. Lepas tu Nabi Yusuf bela dirilah, dia kata dialah yang menggoda aku untuk memperdayakan diriku, ayat 26 tu. Kemudian adalah saksi dari keluarga Zulaikha, dia kata tengok baju tu, jika baju Yusuf koyak dari hadapan, maka benarlah Tuhan perempuan itu. Dan Yusuf tergolong dari orang yang dusta. Tapi sekiranya koyak di belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan itu adalah daripada orang yang benar. Jadi Aziz pun tengok baju tu koyak di belakang. Jadi dia tahulah lepas tu dia kata, sesungguhnya ini adalah daripada tipu daya kamu orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Lepas tu dia cakap dekat Yusuf, kanlah hal ini. Dan engkau, wahai Zulaikha, mintalah ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau daripada orang yang bersalah. Ayat 29. Kemudian ayat yang ke-30 menceritakan tentang perempuan-perempuan di bandar Mesir mulalah mencela, mencaci Zulaikha. Dia kata, oh isteri Al-Aziz ni cintakan hamba dia, jadi dia rasa tercabar, jadi dia panggil, dia jemput perempuan-perempuan di Mesir tu datang ke rumah dia dan dibagi ramuan dan diberikan pisau. Bila dia dah bagi pisau, dia suruh Nabi Yusuf lalu jalan di tempat tu. Dan bila perempuan-perempuan tu melihat ketampanan Nabi Yusuf ni, semua tak sedar, masing-masing melukakan diri jari masing-masing dengan pisau yang diberikan tu. Jadi masa itulah Zulaikha berkata, inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya. Lepas tu dia ngakulah sebenarnya aku telah menggodanya, tapi dia menolak. Lepas tu dia kata, sesungguhnya jika dia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah dia akan dipenjarakan dan akan menjadi orang yang hina. Jadi Nabi Yusuf pun dia minta doa dengan Tuhan. Dia kata dia lebih suka dipenjara daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Dia minta doa dengan Tuhan dan Tuhan memperkenankan doanya. Jadi dia memberi Tuhan memberi idea kepada suaminya iaitu Aziz tadi supaya memenjarakan Nabi Yusuf supaya dia kata biarlah orang-orang ni berhenti bercakap tentang isu ni. Jadi memandangkan cerita ini agak panjang, jadi kita akan buat sesi yang seterusnya, cerita seterusnya dalam video yang akan di-upload selepas ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.